Baiklah saudara, kita ikuti sambungan rancangan tausiah yang membawakan tajuk Alam Rahim yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Saniah Sulaiman. Macam mana boleh bentuk jadi manusia yang sempurna, proses satu-satu demi satu, dipelihara di dalam rahim, diberi bentuk, diberi segala panca indera. Allah bekalkan cinta kepada manusia. Sebab dengan cintalah manusia bergerak. Sebab dengan cintalah manusia meneruskan kehidupannya. Sebab dengan cintalah manusia nak menuju ke dalam syurga Allah. Tetapi mereka dapat cinta, mereka memberikan cinta itu kepada selain dari Allah, bukan kepada Allah. Allah bagi kita hati nurani supaya kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata khalaqal insana min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Kamu berasal daripada air mani. Lepas tu kamu menjadi pembantah yang nyata. Suruh semayang tak mau semayang, suruh tutup aurat tak larat nak beli tiap, tak mau tutup juga. Suruh baca Quran, tengok WhatsApp. Allah suruh mengaji, tak sat penuh lah, tak ada dah, balik rumah tidur terus. Kemudian Allah kata, manusia itu dijadikan daripada air mani, bukan daripada emas permata, bukan daripada dewi kayangan, ya? Bukan daripada perak, bukan daripada tembaga. Air mani nah, bukan daripada emas perak. Jadi tak payah nak tatang sangat. Hebat terang mana pun kita, semua daripada air mani. Doktor ke engineer ke semua daripada ayat mani. Yang tu yang kita kena sedang sekarang ni. Bila kita tahu proses itu yang berlaku pada kita sekarang ni, baru kita sedang kita duduk di mana. Tak ada siapa yang mulia. Semua tak ada siapa yang mulia. Ada siapa yang mulia di sini? Tak ada no. Memang kita tak ada yang mulia kan? Tapi kadang-kadang kita kata tak mulia. Mulut kita kata tak mulia, tapi kita nak dimuliakan. Betul tak? Kita nak dimuliakan. Apabila mana? Apabila Allah memberi kelebihan kepada kita. Mungkin ilmu kita lebih sikit, kita rasa kita bangga. Mungkin Allah beri harta sikit pada kita, kita mula rasa bangga. Mungkin Allah beri cantik sikit pada kita, kita rasa bangga. Mula tak saat ni dia sedap dah daripada nutfah tu. Tapi dialah pembantah yang nyata. Kemudian Allah kata lagi, kita perlu tahu asal usul kita supaya kita tidak menjadi lupa kepada Allah. Yang mana manusia lupa kepada kejadiannya. Banyak manusia lupa pada kejadiannya. Dia lupa kejadiannya, maka dia mula membantah Allah dan tidak rasa malu kepada Allah. Macam yang ayat yang saya baca tadi. Apabila Allah samakan manusia yang membantah itu seperti binatang, malah Allah kata sesat daripada binatang. Bukan sama dengan binatang, sesat daripada binatang. Kerana apa? Kerana dia ada hati tapi tak mau faham ayat Allah. Kerana dia ada telinga, dia tak mau dengar ayat Allah. Kerana dia ada mata tapi tak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah seru kita supaya kita berfikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hajj ayat yang kelima, Allah kata, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan semula. Ada lagi tak manusia yang tak percaya tentang kebangkitan semula? Mesti ada punya. Apa tanda manusia tidak percaya tentang kebangkitan semula? Dia kata, betul ke? Boleh ke bangkit semula? Kepala, badan dihanyutkan dalam laut. Kepala buaya makan. Badan ulang sawah makan. Yang lain reput dalam laut tak tahu duduk tang mana. Macam mana nak himpun balik ni? Macam mana nak himpun balik, nak bangkit balik ni macam mana? Allah kata daripada surah Al-Hajj, Allah kata, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan semula, maka ketika itu ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu daripada tanah. Allah mula ingatkan kita balik. Dulu masa jadi hampa tak ada lagi. Ya? Masa alam roh sebelum tu pun tak ada lagi. Kemudian ada alam roh. Kemudian daripada tanah. Kemudian daripada air mani. Allah ulang balik kisah-kisah kejadian kita. Maka Allah kata, kemudian daripada setitis mani, kemudian daripada segumpal darah, kemudian daripada segumpal daging, yang sempurna kejadian dan juga yang tidak sempurna kejadian. Nak bangkit semula tak ada masalah bagi Allah. Nak menjadikan hak rumit tadi pun tak ada masalah. Apatah lagi dah ada dah. Cuma nak bagi ada balik je. Hak tak sat tak ada, tiba-tiba ada. Sekarang ni dah tak ada, nak ada balik tak ada masalah sebab sebelum tu dah ada dah. Jadi, adakah manusia yang masih meragui tentang kebangkitan semula? Apa tandanya? Tandanya bila dia tidak mengikuti perintah Allah. Maknanya dia meragui. Manusia ni senang aja. Kita nak tengok dia ragu ataupun tidak, dia percaya ataupun tidak mengikut tindak tanduknya. Kalau dia menentang Allah, menentang perintah Allah, maksudnya dia tidak percaya. Selalu kita bagi contoh yang sama. Kita makan sebab kita percaya makan tu boleh mengenyangkan kita. Kalau kita letih, mengantuk, kita tak makan. Kita akan ambil bantai, tidur. Sebab kita yakin tidur boleh menghilangkan letih kita. Macam tu juga dengan makan. Jadi kalau kita percaya tentang kebangkitan semula,
Mestilah kita tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita buat, artinya kita tidak percaya. Betul tak kita tak percaya? Kadang-kadang orang marah kita, betul tak? Bila kita kata tak beriman tu, tak tutup aurat tu. Kenapa cakap macam tu? Kalau dia percaya kebangkitan semula, adanya hisab, adanya pahala dan dosa, dia mesti tutup sebab dia takut. Kalau kita pergi kat tempat gelap, kita kata kat sana tu ada pencuri. Satu tempat tu. Kalau kita percaya, kita pergi tak? Kita tak pergi. Tapi pasal apa kita pergi? Sebab kita tak percaya. Jadi Allah kata, ingat ya, kamu jangan meragui tentang kebangkitan semula. Alam barzah, lepas alam barzah, alam akhirat. Kemudian alam syurga dan neraka. Maknanya lepas kamu mati, kamu kena hisap. Syurga atau neraka. Jadi kalau kamu meragui, apa tanda meragui? Bila kamu tak buat apa yang Allah suruh, bila kamu tak tinggal apa yang Allah larang. Itu. Tapi Allah ingat balik, kamu tak percaya tentang kebangkitan semula. Ingat nah, dulu masa kamu tak ada, aku yang buat hampa bagi jadi ada. Allah ya. Kemudian sesungguhnya sabda Nabi SAW, seorang daripada kamu semua dikumpulkan kejadiannya di dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai mani. Jadi maknanya kalau kita tengok baliklah, sperma lelaki tadi tu berjuta-juta beria-ria nak masuk dalam benih perempuan. Yang dapat masuk sekok saja, macam cacing tu masuk sekok. Itu semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ada hari ini. Kemudian bila masuk prosesnya 40 hari melekat ke dinding ibunya dan dalam dinding rahim perempuan. Selepas itu 40 hari sebagai alaqah, yakni darah. Nutfah, alaqah. Nutfah 40 hari, alaqah 40 hari. 40 hari sebagai daging, mudrah. Ya, mula-mula apa dia? Nutfah. Berapa hari? 40 daripada hadisnya. Kemudian alaqah dalam masa 40 hari. Selepas alaqah, mudrah selama 40 hari juga. Selepas 120 hari, ada daging yang berbentuk, ada ya daging yang tidak berbentuk. Allah Subhanahu Wa Taala ni maha hebat. Maha hebat. Tak ada siapa menafikan kehebatan Allah. Allah sebut dalam Quran tentang proses-proses pembentukan janin sehingga menjadinya manusia. Dibuktikan dengan sains. Kajian-kajian betul apa yang ada di dalam Al-Quran. Nutfah, alaqah, mudrah. Penciptaan Allah daripada air mani yang putih boleh berubah menjadi merah yang hitam, boleh merubah menjadi daging. Daging tu pula ada yang berbentuk dan ada yang tidak berbentuk. Sehinggalah manusia itu bila keluar menjadi tadi huwa khasimun mubin, menjadi penderhaka yang sangat nyata. Siapa tu? Kalau kita bagi contoh Fir'aun. Ya, Fir'aun ya. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun. Sedangkan dia pun daripada ayat mani tadi lah juga yang kita duk sembang tak saat ni. Yang kata sombong tadi ni ya. Bila kita tengok balik cerita Qarun. Qarun tu siapa? Sepupu kepada Nabi Musa AS. Selalu minta doa, minta supaya Nabi Musa doa kat dia. Nabi Musa doa kat aku miskin, anak ramai. Ya, apa pun tak ada, harta apa pun tak ada. Nabi Musa doa dan dimakbulkan oleh Allah. Qarun menjadi hartawan, menjadi kaya, bangga dengan harta-hartanya. Pergi mana ada usung kunci. Pergi mana usung kunci. Orang pelik kunci orang simpan di rumah dia usung. Upah orang sampai 10 orang duk bawa kunci dia nak habaq, kata dia tu kaya. Memang orang kata kalau kita ni cempera sungguh noh. Kaya tunjuk ke orang. Yang kunci orang simpan di rumah. Dia kunci bawa merata nak tunjuk kata dia tu kaya, hebat sungguh dia ni. Last sekali terbenamlah dia bersama dengan harta-hartanya sekali dengan abang-abang sadar 10 orang hadut angkat dia punya kunci tu pun sama terbenam masuk dalam tanah. Sebab apa? Sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni bila kita cerita sombong ni, kita rasa macam sombong tu hak besar-besar kan? Macam Fir'aun sombong, ya Qarun sombong, bila tanya pasal ilmu dia kata aku kaya ni pasal aku yang usaha. Tapi sebenarnya sombong ni dia boleh masuk dalam semua orang. Semua jiwa. Hak miskin cara miskin sombong dia. Hak kaya cara kaya sombong dia. Hak kaki mengaji ni banyak juga cara sombong dia. Mula dia kata aku hebat lagi pada Tok Guru nu. Tok Guru nu mengajar anak murid tak ramai, aku mengajar anak murid ramai. Dia kena juga. Dia pelekeh orang lain pula. Jadi sebenarnya sombong ni sebenarnya sangat bahaya, jarum yang dicucuk oleh iblis supaya kita tak masuk syurga. Sebab sesatu zarah pun ada sombong dalam hati manusia tak boleh masuk syurga. Subhanallah, kita kena tengok balik kita mai pada mana.
Alam rahim ni supaya kita cek balik, ya Allah, aku daripada mana, hinanya aku tak ada apa pun. Memang hina sangat, ya. Kejadian kita itu. Kemudian Allah kata, Allah berfirman pula, thumma min 'alaqah thumma min mudghah. Duk ulang balik ni alam rahim, pasal duk cerita alam rahim. Kita tak boleh nak berkembang bintang lain, duk tang tu sajalah alam rahim ni, nak cerita pada kita ni mai daripada nutfah, 'alaqah, mudghah. Yang tu nak habaq. Kemudian daripada situlah manusia yang kata tadi ni, yang bila mudghah tu pun ada mudghah yang berbentuk, ada mudghah yang tidak berbentuk. Tu pun adalah orang tanya, boleh tak kita gugurkan kandungan kita ketika sampai ke peringkat mudghah, iaitu dah masuk daging dah, ya? Boleh ke tak boleh? Saya tak cerita lagi tentang peniupan roh, ya. Jadi maknanya ketika mudghah itu baru tiup roh, ya. Masa nutfah tak lagi, masa alaqah pun tak lagi, masa mudghah itu cukup 120 hari barulah ada proses yang mana Allah kirimkan malaikat supaya tiupkan roh ke dalam janin sehinggalah dia menjadi bayi. Ketika tiup roh itu, maka Allah tetapkan 4 perkara kepada manusia tersebut. Apa 4 perkara tersebut? Rezeki, ajal, amal, untung nasib baik buruk dia. Jadi hari ni kalau kita keluar kawan kita, doktor, kita, cikgu saja, jangan marahlah. Semua dah tetap. Tapi taklah pula kita dah jadi sekejap lagi main golongan-golongan sesat pula. Kalau dah tetap tu saya buat apa dah lah. Mengaji pun tak pandai juga. Sebab kita ni semua yang ada dalam dewan ni dah ada dah siapa yang syurga, siapa neraka ni. Tapi janganlah macam tu. Allah beri pilihan kepada kita untuk kita berubah. Apa dia? Doa, tawakal kan? Doa dan usaha. Jangan, sebab Allah tu ilmunya luas. Ilmu Allah luas. Kita tak boleh mengatasi ilmu Allah sebab Allah tahu dah pilihan kita. Hari ni kita main mengaji, Allah dah tahu dah pilihan kita, maka adanya kita di sini. Ada setengah orang nak main mengaji, jadi tak jadi? Tak jadi. Ada kan yang kanser tak boleh main semua? Macam-macam. Ya, ada setengah dia nak buat kebaikan selalu tak jadi. Kenapa dia selalu tak jadi? Sebab Allah kan ada ayat yang Allah kata sebab munafik ni, satu sikap orang munafik, nak buat kebaikan, nak buat ketaatan, Allah beratkan dia. Nak sembahyang tapi tak jadi. Nak main mengaji, dah siap beg, dah siap baju, dah serika, dah habaq kat suami dah. Dah beli tiket dah, tak jadi. Tapi tiap-tiap kali tak jadi. Sebab apa? Sebab munafik. Bila orang munafik ni, dia dah siap semua benda tapi Allah tak suka dia buat kebaikan, maka Allah halang dia buat kebaikan. Sebab apa? Banyak dosanya. Selain pada banyak dosa, cinta pada dunia tu lebih sangat. Lemah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya, banyak noda hitam dalam hatinya. Buat dosa tak tahu nak istighfar. Buat dosa tak tahu nak bertaubat. Maka satu dosa satu titik hitam, satu dosa satu titik hitam. Lama-lama titik hitam tu penuh dinding. Cahaya ilmu tak boleh menembusi, pantul balik keluar. Yang keduanya, terlalu cinta dunia. Yang ketiganya, cinta Allah lemah. Bila cinta Allah lemah, dia akan buat benda-benda yang menjurus kepada cinta yang dia aim tu. Dia tak cinta Allah, maka dia cinta yang mana? Dia cinta dunia, dia cinta makhluk, cinta harta dan sebagainya. Ini semua adalah antara perkara-perkara orang munafik, ya. Kemudian seterusnya, bila Allah kata dari dalam darah itu adanya mani lelaki dan perempuan, keduanya berpadu dalam rahim, itulah yang dinamakan sebagai nutfah. Kemudian dari segumpal darah beransur-ansur dalam pertumbuhan, 40 hari menjadi alaqah, kemudian 40 hari pula menjadi mudghah, sehingga kalau ada perempuan yang keguguran dalam kandungan, kita dapat melihat dengan jelas bentuk apa sebenarnya yang gugur itu, bentuk nutfah, alaqah ataupun mudghah, ya. Jadi kalau bila sampai ke peringkat mudghah, malaikat pun diutuskan untuk meniupkan roh ke dalam rahim ibu tadi dan ditetapkan segala untung nasibnya. Di sanalah peranan yang paling penting adalah peranan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal ni bukan berserah diri, ya perempuan. Tawakal ni kena usaha. Nak mati bila, ajal banyak mana, ya, untung nasib kita ke mana, semua sudah pun ditetapkan oleh Allah. Jadi manusia tak boleh satu lagi proses dia, tak boleh satu lagi yang dia larang oleh Allah, putus asa. Jangan putus harap. Putus harap ni ada dua. Pertamanya, putus harap kepada kemaksiatan. Maknanya dia buat maksiat, dia dah putus harap. Dia kata, Allah tak payahlah nak bertaubat, dosa aku banyak sangat. Kan pernah dengar kan orang kata, saya ni banyak sangatlah dosa. Bila banyak sangat dosa, saya tak mahu dah nak bertaubat, nak apa, saya tak tahu Allah tak akan ampun dosa saya. Dan kita pernah dengar ada orang kata, saya tak mahu semayang dah, saya tak mahu doa dah,
Sebab saya dah putus harap. Saya tahu saya banyak sangat dosa. Allah akan tolak segala permintaan saya. Yang keduanya, putus harap apabila dikenakan bencana. Ada orang kena bencana, kena malapetaka, dia putus harap. Dia putus harap kepada Allah. Sikap putus harap ini Allah ada rakamkan di dalam Al-Quran adalah sikap orang-orang kafir. Sepatutnya kita tak boleh putus harap. Ada dua benda yang penting dalam iman, iaitu sabar dan syukur. Kalau ada benda yang musibah yang menimpa kita, keburukan, sabar. Kalau ada benda yang memberi kegembiraan, kebahagiaan kepada kita, syukur. Sebab tu Nabi SAW dia kata apa? Sangat indah dia kata kehidupan orang-orang beriman. Apabila dia mendapat sesuatu, tapi dia kata hak ni ada dalam orang beriman saja. Perangai ni ada dalam perangai orang beriman saja. Orang tak beriman tak ada yang ni. Bila dia dapat sesuatu kebaikan, dia syukur. Bila dia dapat satu bencana, dia sabar. Tapi perempuan tahu tak macam mana nak syukur dengan sabar? Senang dia lidah kan? Tapi susah nak buat ya. Ada rukun dia. Sabar ada rukun dia. Syukur pun ada rukun dia. Bila sabar ni, yang pertamanya, kena ingat, jangan mengeluarkan kata-kata yang menghina Allah Subhanahu Wa Taala, menghina ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, kita kena sabar apabila berlaku sesuatu perkara ataupun musibah kepada kita, cepat keluh kesah. Betul tak? Cepat keluh kesah kan? Kita kadang-kadang kalau terlanggak benda ke, kena kaki ke, sakit ke, terus dah keluar dah kan? Ish. Itu dia. Orang sabar, dia kena menahan diri dia daripada mengeluarkan kata-kata yang menghina Allah. Kenapa? Kalau perkataan kalau ni adalah panahan syaitan ya, itu semua jarum-jarum syaitan. Kalau saya tahu, saya tak buat benda ni. Kalau saya tahu, kalau saya pergi ni boleh datang kepada keburukan, saya tak akan pergi. Dia dah menolak dah tadi dalam rahim tadi kan, Allah kata dah tetap dah semua tu, qada dan qadar Allah. Bila berlaku, dia kalau. Jadi sabar yang pertama adalah jangan mengeluarkan kata-kata yang menghina Allah, tak menerima ketentuan Allah. Yang keduanya, kena menahan diri anggota badan ni daripada merosak badan, merosak atau memusnahkan anggota badan kita. Contohnya apa dia? Pukul-pukul, ya, tampak-tampak. Pernah tengok tak video orang tsunami di India? Tahu bila yang tsunami tu? Dekat tepi laut kan? Bila ada mayat tu, apa dia buat? Dia guling. Dia guling daripada hujung sini sampai hujung sana. Daripada hujung sana sampai hujung sini. Pernah tengok tak? Kalau Arab, dia tampak-tampak muka dia. Dia pukul-pukul, dia tarik-tarik rambut dia. Dia kena ingat tu ya, segala apa yang berlaku semua tu dengan izin Allah. Kalau syukur pula, dia kena yakin segala nikmat yang dia dapat itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syukur. Kadang-kadang kita bila dah dapat nikmat ya, kita cepat mengatakan itu adalah saya punya, dah semacam dengan perangai korun dah. Kita kadang-kadang kita memang sebut harta itu milik Allah, tetapi bila Allah uji kita, ada orang minta, kita tak bagi. Ya, macam mana pula kita duduk jalan ni, tiba-tiba pengemis ke, peminta sedekah ke, orang yang minta derma pondok ke, madrasah ke, boleh lalu depan kita. Pernah terfikir tak? Kalau Allah tak izin dia lalu, tak berhenti depan kita, tak jadi. Pasal apa dia berhenti? Sebab Allah nak uji kita. Jadi syukur juga ada rukun dia ya. Kena yakin bahawa segala rezeki itu adalah milik Allah. Dua perkara dalam iman, sabar dan syukur tu jangan tinggal ya. Kemudian 4 perkara yang Allah tetapkan tadi, rezeki, ajal, amal baik dan buruk, semua ini bukanlah artinya kita menjadi manusia yang berserah diri sampai tak mau buat apa, itu jadi sesat dah ya. Jadi tak payah buat apa, tak payah belajar, tak payah buat apa. Tapi di sudut itu saja, bab-bab akhirat ni memang duduk saja tak payah buat apa. Tapi bila makan, dia tak pula jadi manusia yang pasif, tunggu saja kan. Kalau dia tunggu, memang nasi tak masuk dalam mulut dia lah. Dia kena pergi masak juga, kena pergi market juga ya. Jadi dia tak seimbang juga ya. Jadi manusia tu kena berusaha insya-Allah. Anak keturunan Adam, beranak pinak daripada setitis air mani yang keluar daripada tulang punggung lelaki dan tulang dada perempuan. Allah menciptakan manusia menjadi makhluk yang sempurna, namun amat sedikit yang bersyukur. Seperti mana yang kita bagi tahu tadilah, thumma min alaqah, thumma min thumma min mudghah, mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah. Jadi maknanya kemudian daripada alaqah darah, kemudian daripada mudghah daging. Yang daging tadi pula ada yang berbentuk mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah, yang tidak berbentuk.
Ya. Kemudian daripada segumpal daging itu sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna kejadiannya. Ada yang mengalami keguguran sebelum terbentuknya organ-organ tubuh dan ada pula keguguran selepas terbentuknya organ-organ tubuh. Jika berlalu masa iaitu fasa mudrah, segumpal daging 40 hari Allah kirimkanlah malaikat tadi, ya, insya-Allah. Jadi kemudian Allah meniupkan roh ke dalam jasad bayi tadi, ya. Ala inna fil jasadi mudrah idza salahat salaha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad ala wahya qalbu, iaitu maknanya dalam jasad manusia itu ada segumpal darah, ada segumpal daging mudrah, ya, ada segumpal daging. Jika baik daging tersebut, maka baiklah seluruh anggota tubuh badannya. Jika buruk daging tersebut, maka buruklah seluruh anggota tubuh badannya. Jadi memang hati tadi memang Allah beri kepada manusia. Bukan hati daripada bentuk fizikal, bulat, merah, yang bentuk love tu. Ya, hati artinya hati nurani manusia. Allah berikan juga ketika dalam kandungan rahim tadi ni, iaitu dalam ketika dia berusia 120 hari. Jadi daging sebenarnya yang hati tadi hendaklah dipelihara oleh manusia sepanjang masa. Sebab daging ini kalau rosak, habis semua, iaitu hati. Jadi sebab tu Allah kata apa? Bila rosak, Nabi SAW kata apa? Kalau rosak dia, mata pun rosak, tangan pun rosak, kaki pun rosak. Jadi kalau baik dia, maka mata pun baik, kaki baik, anggota tubuh badan dia baik. Daging itu adalah hati. Penjagaan hati sangat penting sebab dia menentukan soleh ataupun tak solehnya seseorang manusia. Jadi macam mana nak jaga hati, ya perempuan? Kena sentiasa didik dia. Itu sebabnya Imam Ghazali selalu bagi tahu, ya, manusia ni nak buat ibadat tapi selalu dihalang oleh beberapa halangan. Antara halangan yang dihalang adalah yang menghalang manusia buat kebaikan apa dia? Dunia, manusia, nafsu, lagi syaitan. Ini 4 halangan yang diberi garis panduan oleh Imam Ghazali supaya kita sentiasa berwaspada. Kalau tidak, manusia tak boleh juga berubah. Tak boleh berubah menjadi baik. Mana jasad manusia itu bergantung kepada hati itu sendiri. Tapi kalau hati itu kita tak jaga, maka tak boleh manusia itu menjadi baik. Jadi kena didik manusia dengan ilmu tasawuf lah, supaya manusia itu sentiasa menjaga hatinya dalam keadaan mahmudah je selalu. Bila kita elakkan supaya tidak terjerumus di dalam akhlak yang mazmumah. Jadi manusia itu sentiasa terpelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, alhamdulillah, Ustazah rasa perkongsian untuk Ustazah ni takat ni saja ni. Yang baik tu datang daripada Allah, lemah dan kurang daripada Ustazah sendiri. Mohon maaf banyak-banyak, setakat ini saja kemampuan Ustazah boleh bagi pada hari ini. Ambil iktibar, ambil pengajaran daripada perkongsian tadi. Mudah-mudahan Allah golongkan kita di kalangan orang-orang yang tawaduk, orang-orang yang menyerah diri kepada Allah. Qalbun salim yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Biqalbin salim, artinya Allah hanya terima hari yang tak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang bawa hati yang suci, yang bersih, sejahtera. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi rancangan tausiah yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustazah Saniah Sulaiman yang membawakan tajuk Alam Rahim. Tausiah.